أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه وأهل ملته ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Petang ini petang ke-12 daripada bulan Rabiul Awal, ataupun nama yang lain Rabiul Anwar, yang mana hari ini merupakan sambutan ulang tahun kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang mana mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita petang ini ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, petang ini insya-Allah kita bersiaran daripada surau An-Nur, fasa 3, Seremban, yang mana petang ini insya-Allah saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian sedikit berkaitan dengan peristiwa yang kita sambut pada hari ini, ataupun kalau kita boleh sebut dalam bahasa yang lebih mudah, petang ini insya-Allah kita akan bicara berkaitan dengan 3 perkara sahaja yang mudah. Kita akan bicara berkaitan dengan bahagian yang pertama, berkaitan dengan asal usul maulid, ataupun sedikit sejarah berkaitan dengan maulid, yang mana isu ini menjadi polemik di kalangan masyarakat. Ada yang mengatakan ini sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, satu bid'ah yang baik, satu perkara yang baik untuk kita amalkan, dan ada pihak yang mengatakan bahawa ini bid'ah, dhalalah, ini perkara yang tak pernah dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, perkara ni perkara yang dibuat mungkar dan sebagainya, macam-macam lah. Nah, jadi petang ni insya-Allah kita akan berkongsi sikit berkaitan dengan asal usulnya, satu. Yang kedua, kita akan tengok beberapa pandangan daripada para ulama kita, khususnya ulama dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, berkaitan dengan maulid, 2. Dan yang ketiga, kita nak kongsi sikit walaupun dia agak terlewat, tapi saya rasanya belum terlambat untuk kita amalkan. Kita nak kongsi sikit berkaitan dengan apa pengisian ataupun apa yang perlu dilakukan, nak buat apa bila datang hari maulid seumpama ni. 3 sahaja. Nah, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita bersama. Baik. Untuk yang pertama, saya akan bacakan daripada, ataupun untuk berbincang tentang 3 perkara ini, saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat apa yang ditulis dalam sebuah kitab yang bertajuk Bulan-Bulan Islam, yang disusun oleh Al-Fadhil Ustaz Aiman Az-Zuhairi fadhahullah ta'ala. Jadi kita akan berpandukan kepada bacaan kitab ini. Kita baca, kita ulas sikit-sikit, dan insya-Allah mudah-mudahan ketiga perkara ini kita dapat ambil faedah. Baik, untuk yang pertama berkaitan dengan asal usul maulid, disebutkan di dalam kitab ini, saya baca kemudian kita bincang. Asal usul sambutan maulid. Upacara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah dilakukan orang sejak 300 tahun sesudah kewafatan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila disebut berkaitan dengan upacara maulid ni, bila dia mula, bila startnya? Rupanya upacara maulid ini dia start sewaktu 300 tahun selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selepas zaman sahabat, selepas zaman tabi'in, selepas zaman tabi'in, selepas daripada itu, ada yang mengatakan hampir waktu tersebutlah mula dilaksanakan upacara Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada orang bertanya, sambutan Maulid ini tak ada ke pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ada ke pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ada ke pada zaman tabi'in? Kita boleh sebut manusia yang pertama yang menyambut maulid ataupun menyambut hari kelahirannya, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dalilnya, kalau orang tanya dalilnya di mana, hadisnya ada dalam Sahihul Muslim, dalam riwayat Imam Muslim.
kan ada hadis yang berbunyi su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil itsnain. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa yang baginda lakukan pada hari Isnin. Lalu baginda bersabda fihi ulidtu. Ataupun zalika yaumun ulidtu fihi. Maknanya pada hari tersebut aku dilahirkan. Jadi kalau dalam bahasa mudahnya, baginda sallallahu alaihi wasallam menyambut hari kelahiran baginda, tapi dengan cara berpuasa. Kita hari ini menyambut hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan cara sebahagiannya melaksanakan burdah, baca qasidah, panggil tutup guru, panggil para asatizah cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dalam tu ada disediakan jamuan kenduri dan sebagainya. Rupanya sambutan itu sama, cuma cara sambut dia berbeza. Boleh dapat saya kata nah? Insya-Allah sambutannya sama, caranya sahaja yang berbeza. Baik, itu satu. Yang kedua, ada orang berkata, ada tak lepas sambutan, lepas Nabi SAW wafat, selepas baginda wafat, ada tak ada para sahabat berhimpun ramai-ramai buat sambutan maulid ini? Kita sebut tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Jawapannya dalam bahasa yang lebih mudah, kerana Nabi SAW sentiasa berada dalam hati mereka, berada dalam kehidupan mereka. Mereka sentiasa bersama dengan baginda SAW. Ingatan mereka kepada baginda SAW sangat-sangat kuat. Dua, para tabi'in ada laksanakan perkara tersebut? Tak ada. Kalau kita tengok, tak banyak lah. Sebab apa? Sebab para tabi'in waktu mereka hidup, mereka dapat melihat para sahabat yang merupakan cerminan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok para sahabat, teringat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi suasana mengingati baginda SAW tu masih kuat. Sama juga zaman tabi'in, suasana mengingati baginda SAW itu masih kuat. Okay. Bila berlaku suasana itu lebih kurang 300-400 hijrah, dengan kedudukan orang Rom yang masuk Islam, orang Parsi, kan kerajaan Islam ni makin berkembang. Manusia yang masuk ke dalam Islam ni semakin banyak. Bila Islam ini semakin besar, dan orang-orang yang bukan Islam ataupun yang non-Muslim mula memeluk Islam dan sebagainya, kerajaan Islam sewaktu itu makin kuat. Bila buka kerajaan A, kerajaan B, kerajaan C dan sebagainya, ingatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam semakin lama semakin kurang. Saya sebut kalau bahasa mudah dia macam inilah, nak bagi sahabat-sahabat mudah faham macam ni. Sahabat-sahabat cuba perhati tengok, kita tak perlu ambil jajuh, kita nak fahamkan suasana tu saja ya. Waqi' tu, suasana tu. Cuba kita bayang negara kita merdeka. Ambil yang tu sudah. Ataupun kita ambil belakang sikit, Jepun attack Malaya. Sewaktu negara Jepun menyerang tanah Melayu. Mana-mana manusia yang masih hidup sampai sekarang, maknanya dia hidup pada zaman Jepun serang tanah Melayu, Jepun turut makan ubi kayu dan sebagainya, cerita sampai pancung orang apa semua ni. Kalaulah orang tersebut masih hidup sampai 2021 ni, dia adalah orang yang paling ingat perkara tersebut. Dia akan, bila kita sebut tentang isu Jepun serang tanah Melayu, dia akan merasai perkara tersebut. Sebab apa? Sebab dia hidup pada zaman tersebut. Satu. Kita faham? Kemudian dia akan sampaikan cerita tersebut, duduk dengan anak-anak dan sebagainya. Dia akan cerita pengalaman dia duduk dengan Jepun buat macam ni. Akhirnya anak dia pun akan ada info, ada pengetahuan berkaitan dengan tentera Jepun tersebut. Tetapi ingatan anak kepada peristiwa tersebut, ingatan anak dia dengan peristiwa Jepun serang Melayu ni, tanah Melayu, tak sama dengan ingatan ayahnya yang menghadapi suasana tu. Okay? Kan? Maknanya anak bila diceritakan perkara tersebut, dia tengok ayah dia tunjuk paut ni Jepun yang toreh dan sebagainya, dia ingat, dia tahu cerita tersebut, tapi dia tak boleh nak rasa, dia tak boleh nak bayang, dia tak boleh nak ingat peristiwa tersebut sama seperti ayahnya, sebab ayahnya mengalami sendiri. Okay. Bila mari zaman belakang lagi, turun kepada cucu, turun kepada cicit. Kalau kita tengok hari ni anak-anak muda sekarang ni kan, kita ambil umur 18, 19, 20 ataupun yang lebih muda daripada tu, bila kita sebut tentang isu Jepun serang Malaya, mereka sikit pun tidak ada perasaan macam mana orang Jepun buat dulu, macam mana tentera Jepun serang Melayu dulu, macam mana tentera Jepun buat pada penduduk-penduduk di tanah Melayu. Mereka sudah tidak ada kenangan tersebut. Sebab apa tak ada? Sebab jarak tu agak jauh.
Itu baru Jepun serang tanah Melayu ni 1942 sampai 1945. Lebih kurang 3 tahun sahaja. Kita sekarang 2021, ada lebih kurang 80 tahun sahaja. Itu pun ingatan terhadap peristiwa tersebut dah hilang. Benda tu dah hilang. Cuba bayang, hampir apa yang kita sebut ni hampir 300 tahun. Ingatan orang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam semakin lama semakin kurang. Bila semakin kurang inilah kita tengok di antara kalangan pembesar-pembesar negara yang mula-mula memperingatinya, tercatatlah nama Malik Muzaffar Abu Sa'id Al-Khudhuri, seorang penguasa, seorang gubernur daripada daerah bernama Irbil di negara Iraq. Demikianlah menurut pendapat Al-Imam As-Sakhawi. Rupanya bila masyarakat orang Islam waktu tersebut berada makin lama makin tak ingat, makin tak kenal, makin jauh, makin tidak mengenang baginda sallallahu alaihi wasallam, muncullah satu orang tokoh pembesar, gubernur, namanya Malik Muzaffar Abu Sa'id Al-Khudhuri. Malik tu raja lah. Raja Muzaffar Abu Sa'id Al-Khudhuri. Raja Muzaffar ini dia merupakan bapa mertua kepada Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang membuka ataupun tokoh perang yang berjaya membuka Baitul Maqdis. Ni pak mentuanya. Pak mentuanya lah yang mula menganjurkan program ataupun peristiwa Maulid, sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Boleh? Selesai. Jadi kita tahu sejarah, kita tahu suasana yang berlaku. Menurut keterangan Al-Imam Ibn Jauzi, Ibn Jauzi satu orang ulama. Kalau sahabat-sahabat pernah dengar nama Al-Imam Ibn Jauzi, ni satu orang ulama sejarah dan lain-lain berbidang ilmu. Kalau sahabat-sahabat pernah dengar Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, itu ulama lain. Yang tu yang diikuti oleh sebahagian daripada masyarakat kita di Malaysia. Kan? Dia anak murid pada Imam Ibn Taymiyah. Itu jenis keras sikit. Tak perlu bincang panjang show tu di sini, bukan medan kita. Baik. Menurut Bashirin Nadhir, ada seorang ulama besar tulis cerita berkaitan. Baik. Ada masalah internet sekejap. Baik, sambung. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Dihyah. Al-Imam Ibn Dihyah ni karang satu kita syair. Syair itu dinamakan At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir. At-Tanwir kita panggil sinaran cahaya pada menceritakan hari kelahiran Al-Bashir, pemberi berita gembira, wan Nadhir, pemberi berita peringatan. Maknanya tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, yang isinya memuat riwayat singkat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syair itu cerita tentang apa? Cerita tentang baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila beliau karang kitab tersebut, karang syair tersebut, Malik Muzaffar Abu Sa'id memberinya ganjaran sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar. Kalau kita kali tengok 1000 dinar, 1 dinar berapa sekarang? 1000 ringgit kan? Kalau kata 1 dinar bersamaan dengan 1000 ringgit, sahabat-sahabat darab tengok, darab dengan 1000 dinar, juta kan? Makna 1 juta ringgit bersamaan nilai. Makna dibayar 1 juta ringgit kerana menulis tentang kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. No? Baginda terkenal sebagai seorang yang gagah perkasa. Malik Muzaffar ini terkenal seorang yang sangat kuat, seorang yang pintar, seorang yang bijaksana. Beliau baginda lama memegang pemerintahan, lama memegang tampuk pemerintahan di Irbil, Iraq tersebut. Dan ketika wafatnya, ketika meninggal dunia, beliau ataupun baginda syahid dalam pertarungan pada tahun 630 Hijrah. Lepas tu kalau ada orang tanya, ni dalam bahasa mudah lah, ni bagi siapa yang terlibat. Kalau sahabat-sahabat perasan orang-orang terdahulu yang mana yang turun berjuang ni, yang mana turun berperang dengan musuh, perang orang kafir, perang dengan musuh-musuh Islam ni, kalau dalam bahasa mudah saya boleh sebut macam inilah, mereka seorang perjuang, tapi mereka juga orang yang meraihkan ataupun menyambut maulid, ataupun kita sebut dalam perkataan mudahnya, mereka juga orang maulid. Mereka orang yang terlibat dalam perjuangan, mereka juga orang maulid. Sebab itu kuat. Mereka terlibat dalam perjuangan, hatta Malik Muzaffar sendiri turun dalam perang, turun dalam menentang musuh Islam, terlibat dalam perjuangan nak menegakkan ajaran Islam. Dia juga adalah seorang yang menyambut maulid, mengagungkan peristiwa ataupun mengagungkan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dia kena cantum dua tu. Sahabat-sahabat kalau pernah dengar ada satu video yang diviralkan dululah, saya pun duk cari tak jumpa balik, tapi saya masih ingat video tersebut sedikit sebanyak. Cerita berkaitan dengan seorang tokoh pejuang yang pernah ada di tanah Melayu ini. Sekali lah dengan Indonesia dan sebagainya. Ada seorang raja nama Raja Ali Haji. Kan Raja Haji. Kan Raja Haji waktu berperang dengan Belanda, dia tulis satu wasiat, dia bagi wasiat kepada orang-orang Melayu, kepada bangsa Melayu ni khususnya. Kan waktu video itu diviralkan, dikatakan beliau waktu tersebut memegang tangan kanan, sama ada pegang Quran ataupun pegang kerih. Tak apalah, saya tak tahu nak ingat kalau tersebut. Tapi di tangan kiri beliau memegang Dalail Khairat. Dalail Khairat itu kitab selawat yang disusun oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jazuli ataupun Juzuli radhiyallahu taala anhu. Ini seorang ulama besar Morocco. Beliau menyusun sebuah kitab yang menghimpunkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tak silap saya hampir 16 tahun beliau menyusun selawat tersebut lalu digabungkan. Dan kitab tersebut pernah menjadi, Dalail Khairat ni pernah menjadi kitab nombor 2 paling banyak dalam dunia selepas Al-Quran pada satu ketika dulu. Maknanya pernah satu ketika kitab Dalail Khairat ini cerita bab selawat kan? Maknanya sebutan dalam kitab tu semua selawat kepada baginda SAW, pernah menjadi kitab nombor 2 paling banyak dicetak, ditulis, disebarkan selepas Al-Quran pada satu masa dulu. Cuma sekarang kitab tu kita tak dengar lah kan? Lepas tu kalau sahabat-sahabat ada, cari, beli, simpan. Kalau boleh cari tutup guru yang ada sanad kitab tersebut, yang tahu cara pembacaan kitab tersebut, sahabat-sahabat baca. Baca, kita hidupkan semula perkara tersebut. Jadi orang-orang terdahulu dia cantum dua benda tu. Mereka orang berjuang, mereka juga orang maulid. Masyarakat kita hari ni, dia bukan di Malaysia lah, tapi orang kita hari ni, bukan semua, tapi kita tengok kebanyakannya memisahkan perkara tersebut. Bila pisahkan perkara tersebut, ini yang dia akan menjadi tempang. Ada yang terlibat dalam dunia perjuangan, nak membantu, nak menegakkan Islam, nak menegakkan agama Allah Ta'ala, nak menentang musuh-musuh yang merosakkan ajaran agama. Pada masa yang sama, bila kita bicara tentang perlunya kita mengagungkan baginda, perlunya menghidupkan sunnah baginda SAW, perlunya kita sentiasa mengagungkan baginda SAW, dia orang tolak tepi. Dia orang tak nak terlibat dengan perkara tersebut. Itu satu. Dan ada pula yang terlibat dalam program ataupun menghidupkan sunnah baginda SAW, berada dalam keadaan sentiasa mengamalkan sunnah baginda SAW. Sangat baik, kita sangat setuju. Tapi bila kita mengajak mereka, marilah sama-sama kita membantu umat Islam yang sedang berada dalam kesusahan dan sebagainya, marilah kita bangun untuk menentang musuh-musuh Islam yang sedang nak menekan Islam dan sebagainya, mereka mengatakan, yang ni kami tak nak terlibat. Tak adalah di Malaysia, insya-Allah tak ada. Cuma kita nak buat contoh, nak menyatakan bahawa bila pisah perkara tersebut, dia tak kuat. Dia tidak akan kuat. Boleh no? Boleh dapat sekat tu lah. Ni kita ambil sedikit pengajaran daripada Al-Imam Malik Muzaffar Abu Sa'id Al-Khudhuri. Ni pemerintah yang mula-mula mencetuskan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung. Di dalam kitab I'anatul Talibin karangan Said Bakri, ni juga kitab sebuah kitab fiqh dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, menceritakan tentang peringatan Maulid yang diadakan oleh Malik Muzaffar Abu Sa'id itu. Dalam kitab tersebut ada dinakalkan kalam ulama terdahulu tentang sambutan Maulid itu. Dalam peristiwa Maulid itu buat apa? Dinyatakan pada upacara tu, maksudnya dalam upacara Maulid yang dibuat oleh Malik Muzaffar, Raja Muzaffar ini, disembelih pada hari tersebut lebih kurang 5,000 ekor kambing. 5,000 ekor kambing disembelih. Cuba bayang, seekor 700, seekor 800, seekor 900 sekarang, kali dengan 5,000. 10,000 hampir ataupun lebih kurang 10,000 ekor ayam. Hampir 100,000 roti bermentega. Sudah roti sapu dengan mentega. Dan juga hampir 30,000 piring kuih muih. Hadir pada upacara itu pemuka-pemuka, yakni orang besar-besar negara, orang besar-besar di daerah tersebut, para alim ulama, ahli tasawuf, dan orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam negara tersebut. Biaya seluruhnya, kos keseluruhan upacara Maulid yang diamalkan, yang dibuat oleh Malik Muzaffar ini, Raja Muzaffar ini, hampir 300,000 dinar. 300,000 dinar.
Saya tak pasti, saya bukan ahli dalam bidang emas dan sebagainya ni. Tapi cubalah kalau kita letak 1 dinar harganya 100. Satu dinar harga 1000. Contohlah. Dan sahabat-sahabat lebih tahu angka yang tepat. Ni saya buat contoh saja. 1 dinar RM1,000. 300,000 dinar, sahabat-sahabat darab dengan RM1,000. Dia akan dapat lebih kurang jumlah 300 juta. Kalau orang tanya buat kenduri apa ni, 300 juta, 300,000 dinar dihabiskan. Ni antara yang dilakukan oleh Malik Muzaffar Abu Sa'id sewaktu beliau menjadi pemerintah di Irbil di Iraq. Ya no, kita nak habis RM50 pun susah. Tambah ni hari Maulid kan. Antara amalan yang baik, saya kita akan sebut sikit pesanan daripada Al-Imam Ma'ruf Al-Kharti, Al-Imam daripada pesanan daripada ulama kontemporari, antaranya Al-Imam Abu Syamah menyatakan bahawa antara amalan yang baik kita buat hari ini adalah sedekah. Sedekah. Kalau boleh sedekah bagi banyak hari ini. Walaupun kita dah petang, tapi tak ada masalah, ruang masih ada, banyakkan bersedekah pada hari ini. No? Okey, selesai. Jadi kita sebut tajuk tu. Selesai bahagian yang pertama, sejarah berkaitan dengan Maulid. Selesai. Poin yang kedua, kita nak tengok sedikit lah berkaitan dengan pandangan para ulama. Ulama ada berbeza pandangan tentang isu ni. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang kata baik, ada yang kata tak baik dan sebagainya. Cuma kita hari ni kita akan kongsikan sedikit pandangan para ulama, dan saya cadangkan apa salahnya kalau kita pegang dengan pandangan ulama yang mengatakan boleh. Ada ulama kata tak boleh. Ya, tak apa, kita menghormati pandangan mereka, tapi kita berpegang dengan pandangan yang mengatakan boleh. Selesai. Sebab apa? Yang mengatakan tidak, mereka mengatakan ada hujah. Yang mengatakan ada pun ada hujahnya tersendiri. Jadi masing-masing ada hujah, masing-masing berpeganglah dengan pendapat masing-masing. No? Cuma kita kalau sahabat-sahabat di Negeri Sembilan, saya rasa Negeri Sembilan sangat-sangat berpegang dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, sama seumpama saya. Jadi kita berpegang dengan pandangan program Maulid, sambutan Maulid ini satu perkara yang sangat-sangat diraikan dan sangat-sangat digalakkan untuk dilakukan. Baik, cuba kita tengok sikit pandangan beberapa orang ulama berkaitan dengan isu ini, isu Maulid ini. Tersebut di dalam kitab Al-Fatawa ataupun Al-Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi ataupun Al-Hawa lil Fatawa oleh Al-Hafiz As-Suyuti radhiyallahu ta'ala anhu, ni oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pada bab kenuri, tentang isu kenuri, beliau ditanya orang, Al-Imam As-Suyuti ditanya oleh masyarakat mengenai hukum mengadakan Maulid pada bulan Rabiul Awal ini. Apakah dia terpuji, maksudnya adakah baik, ataupun tercela, ataupun buat ni maksiat, dikira sebagai maksiat. Apakah orang yang mengerjakannya mendapat pahala ataupun tidak dapat pahala ke tak buat program seumpama ni, buat aktiviti, buat kita panggil perhimpunan macam tu. Baik. Beliau menjawab, kata Al-Imam As-Suyuti, pada mulanya, awal-awal dulu, memperingati Maulid Nabi SAW itu orang berkumpul di satu tempat, pakat berhimpun ramai-ramai. Lalu dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan juga dibacakan riwayat kisah perjuangan baginda SAW. Termasuklah peristiwa yang terjadi di sekitar kelahirannya. Maksudnya apa yang berlaku sewaktu kelahiran baginda SAW diceritakan dalam maulid tersebut. Kalau orang Arab dulu, waktu kalau sahabat-sahabat tengok berkaitan dengan marhaban, burdah, qasidah dan sebagainya, banyak menceritakan tentang kelahiran baginda SAW, cerita tentang kehidupan baginda SAW. Cuma kita ni orang Melayu, kadang-kadang kita tak faham. Kadang baca syair, baca burdah, kadang baca qasidah, baca maulid di ba'i dan sebagainya. Orang baca maulid ni kita tak faham. Macam kita orang Melayu, bukan semua yang menguasai bahasa Arab, bukan semua memahami bahasa Arab. Jadi sebab tu kita tak berapa nak boleh, kalau orang utara dipanggil tak boleh nak rasa lah, tak boleh nak feel. Sebab apa? Sebab mungkin faktor sudut bahasa tu. Walaupun dari sudut bahasa, sebab tu Tok Guru kita ambil satu inisiatif lain, tukar sedikit. Bacaan burdah ada, qasidah ada dan sebagainya. Kemudian diselitkan di situ juga ceramah,
yang mana ceramah tu disampaikan dalam bahasa ibunda masing-masing, bahasa ibunda kita, bahasa Melayu. Jadi ia memudahkan untuk kita memahami perkara tersebut. Mudah kita nak faham cerita tentang Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan apa yang berkait dengan dia lah. Boleh dapat sekat tu, no? Selesai. Sesudah itu kata Imam Suyuti, selepas dia ceritakan tentang cerita kelahiran baginda SAW dan seumpama itu, dihidangkan jamuan, kemudian bubar. Jual jamuan kenduri dan sebagainya, kemudian bubar balik. Apabila peringatan maulid dilaksanakan seperti itu, maka hal itu termasuk dalam bid'ah hasanah. Bid'ah, perkara baru yang direka, tetapi baik. Yang diberi pahala orang yang mengerjakannya, siapa yang mengamalkannya diberikan ganjaran pahala. Sebab apa? Kerana tujuannya untuk membesarkan Nabi SAW dan menyatakan kebesaran hati atas kelahiran baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Jadi clear. Al-Imam Suyuti mengatakan boleh. Jadi selesai. Kan? Ustaz, ada orang kata tak boleh Ustaz. Dalam internet viral kata tak boleh lah, ni bid'ah dan sebagainya. Baik, mereka berpegang dengan pandangan yang kata tak boleh. Kita pegang dengan pandangan yang kata boleh. Selesai. Kamu tak mau buat, bahasa mudah sikit, kamu tak nak buat, itu terpulang pada kamu. Kami nak buat, jadi kita laksanakan. Cukup. Kalau berkali, sampai sudah, tak habis. Golongan ni pun sakit kepala kan. Biarkan mereka. Baik. Boleh dapat sekat tu, no? Mudah saja dalam bahasa mudahnya. Dan Imam Suyuti mengatakan, baik. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ni seorang ulama, seorang alim, Mufti Syafi'iyah yang terakhir di kota Mekah Al-Mukarramah. Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ni seorang ulama besar mazhab kita, mazhab Syafi'i di kota Mekah Al-Mukarramah, yang mana beliau merupakan mufti terakhir mazhab kita, mazhab Syafi'i. Dan selepas itu Wahabi ambil alih kota Mekah, pemberontakan dan sebagainya. Itu sampai sekarang tak ada lah mufti Mekah, mufti Syafi'i di Mekah tak ada lah. Mau ganti dengan fahaman-fahaman yang lain tu lah. Poin kita nak sebut, beliau merupakan mufti waktu pada zaman beliau berada di Mekah Al-Mukarramah. Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab beliau Sirah Nabawiyah menyatakan, telah terbiasa, maksud dia suasana ni biasa, masyarakat Arab khususnya di Mekah waktu tu biasa dengan suasana ni. Suasana apa? Telah terbiasa bagi masyarakat ramai berdiri tegak apabila mendengar riwayat kelahiran Nabi SAW. Mana bila dengar riwayat kelahiran Nabi SAW, masing-masing berdiri. Yang ni kalau sahabat-sahabat boleh tengok, kadang-kadang ada yang kurang mengetahui, ataupun kita ni kurang, tak, kalau orang tahu tak perasan lah. Kadang-kadang bila kita sebut nama Nabi SAW, bila kita dengar burdah, qasidah dan sebagainya, ada part-part tertentu, kadang-kadang kita tengok orang yang menyebut, membaca qasidah ni, dia orang bangun berdiri. Rupanya bangun berdiri itu tanda penghormatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rupanya masyarakat Arab dulu dia biasa dengan budaya tu. Mereka menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri sebagai tanda penghormatan. Itu kita kadang-kadang kalau kita boleh tengok, itulah yang berlaku kadang di Masjid Surau bila bacakan qasidah, burdah dan sebagainya. Kadang-kadang bila sampai kepada salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ada ketikanya berdiri. Jadi berdiri itu sebenarnya tanda penghormatan. Sebab tu kita kalau boleh hati-hatilah. Kadang kita duduk dalam majlis-majlis umpama tu, bila tiba waktu berdiri, kita tak berdiri pun, kita duduk relax, sembang, main handset kan. Kalau boleh bagilah pakat-pakat berdirilah, sebagai tanda penghormatan. Baik. Berdiri tegak kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, berdiri tegak untuk menghormati kelahiran Nabi SAW ini adalah baik, dan cara-cara seperti itu telah ditiru oleh cerdik cendekiawan yang lain, kemudian ditiru oleh para cerdik pandai, para alim ulama yang lain. Bila nak sebut baginda, tentang baginda, pakat berdiri. Baik. 2. Al-Imam Halabi dalam sirahnya, ada lagi seorang ulama sejarah, Al-Imam Halabi dalam kitab beliau Sirah Halabiyah. Dalam kitab Sirah Halabiyah disebutkan bahawa Al-Imam Subki, Al-Imam Tajuddin As-Subki, ni juga ulama dalam mazhab kita. Tak silap saya pengarang kitab Tabaqat Syafi'iyah. Al-Imam Tajuddin Subki pada masanya, iaitu pada zaman ataupun pada masa Imam Subki ni hidup atas muka bumi, dia juga membacakan syair-syair yang memuji baginda sallallahu alaihi wasallam
di hadapan majlis para alim ulama dan orang-orang besar, yakni orang-orang kenamaan dalam negara ataupun dalam negeri tersebut. Pada waktu membacakan syair-syair tersebut, Al-Imam Subki berdiri. Hadirin pun ikut pula berdiri. Maka terjadilah suasana ramah tamah yang mendalam dalam upacara itu. Memperingati Maulid dalam pertemuan-pertemuan seperti itu, menurut pendapat Al-Imam Subki, adalah baik. Maknanya boleh. Selesai. Kita dah ada pandangan para ulama, amalkan saja. Sebab kita dah di Malaysia ni, kita dah hidup dalam keadaan program Maulid ini dah diamalkan secara turun-temurun, secara berterusan. Kemudian datang satu golongan yang cuba mengatakan Maulid ini macam ni, A, B, C, D, macam-macam pandangan. Jadi di samping mengatakan amalan ini sekian buruk dan sebagainya, mereka blame, mereka memarahi pula golongan yang mengatakan amalan Maulid ni amalan yang baik. Marah golongan yang mengamalkan program Maulid ini, marah kepada golongan yang membela amalan Maulid ini. Jadi hari ini kita peridukkan balik amalan Maulid kerana para ulama kita ada yang memberi pandangan perbuatan ini baik. Selesai. Tak apalah yang mana saya tak nak buat, Ustaz. Tak nak buat, terpulang masing-masing. Kalau kita tak nak buat, tak ada masalah. Tapi tak perlulah kita nak blame orang-orang yang melakukan amalan ini. Baik. Selesai bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga. Nak habis dah. Sikit lagi. InsyaAllah 5.40 kita berhenti. Baik. Dalam amalan Maulid, tak apalah kalau kata bulan ni kita tak sempat, tahun ni tak sempat, ingat ambil poin ni, sahabat-sahabat, amalkan tahun hadapan. Kalau boleh buat awal 1 hari bulan pun kita boleh buat dah. Kalau tidak pun 12 hari bulan Rabiul Awal, kita sama-sama buat. Ataupun petang ni, malam ni nak buat, silakan. Al-Imam Abu Syamah menegaskan, ni poin yang ketiga, apa amalan yang sesuai untuk kita lakukan pada hari Maulid ni. Maulid ni nak buat apa? Sikit-sikit je lah, simple-simple. Di antara amalan yang baik dilakukan pada masa kita sekarang ni, waktu zaman kita sekarang ni adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal adalah dengan bersedekah. Kalau boleh banyakkan bersedekah. Saya mengajar di masjid-masjid semalam lah, ada kuliah maghrib dengan kuliah subuh pagi tadi. Saya baca tajuk yang sama. Dan kalau boleh kita mencadangkan, cadang je lah kan. Kita mencadangkan agar hari ni kalau boleh jadikan dia seumpama hari raya. Hari raya ni maksud dia kalau jumpa orang bagi apa Ustaz? Kalau kita kan raya kita tak dapat berhari raya 2 tahun disebabkan PKP. Jadi apa salahnya ambil sikit duit, berlalu dekat mana orang yang boleh bagi. Khususnya budak-budak lah, bagi duit raya, bagi rasa suasana tu. Bagi dapat suasana tu, kegembiraan tu. Itu mungkin kalau kata yang boleh nak buat kenduri dan sebagainya, silakan. Satu. Yang kedua, berbuat baik. Maknanya pada hari ni kalau boleh buat baik dengan manusia yang lain. Buat baik dengan orang A, buat baik dengan orang B, buat baik dengan orang C. Ataupun buat amalan-amalan yang baik. Tadi pagi tadi saya pesan dalam kuliah subuh. Saya pesan ke pakcik-pakcik yang mengaji itulah. Kata lepas subuh ni jangan tidur. Dah hari ni cuti kan, takut lagi pakat balik, pakat tidur. Rugi Buatlah apa saja amalan baik. Mudah-mudahan dia menjadi satu perkara yang baik untuk kehidupan kita. Yang ketiga, berdandan rapi dan menghiasi diri. Rupanya kalau boleh hari Maulid ni sama-sama kita berdandan diri, cukur apa janggut yang mana yang minta maaf, kita potong misai, kita trim janggut bagi elok. Mana-mana perkara yang ada di badan kita, bulu-bulu dan sebagainya, kalau boleh kita singkirkan. Kemudian kita pakai pakaian yang cantik-cantik kan, raya, seumpama raya. Pakai pakaian yang segak, yang cantik, yang baru, pakai bila. Ustaz bukan nak pergi mana Ustaz? Tak apa bukan nak pergi mana pun. Sambutan Maulid. Pakai bagi segak. Duduk bagi segak, pakai minyak wangi bagi segak. Saya rasa ada lagi kalau boleh sekali lepas maghrib pakai segak. Tak apa, tidak ada masalah. Ustaz kami tak pergi rumah siapa pun. Tak apa. Ni bergembira, menunjukkan kata gembira dengan hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Lena selesai. Sebagai tanda kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian boleh juga diamalkan seperti menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin. Maksudnya anak-anak yatim kalau boleh hari ni kan. Sekarang kan kita duduk dalam
zaman Covid, baru Covid pun masih ada kan, bukannya Covid dah hilang, Covid masih ada. Dan saya rasa di Seremban sekalipun sama aja, macam kami duduk di Permata Ampau, duduk di Kulim dan sebagainya, kita alami masalah yang sama. Bila Covid melanda hari itu kan 2 tahun ni melanda Covid, sekarang pun ada lagi. Kita melihat ada kadang-kadang satu keluarga yang kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan dua-dua sekali meninggal dunia, dan meninggalkan anak-anak mereka yang kecil. Otomatik jadi anak yatim. Anak-anak belum balik lagi, anak yatim. Dan saya rasa ada di Seremban pun ada, di kawasan, banyak kawasan yang ada kewujudan anak-anak yatim ni. Disebabkan Covid, mereka menjadi anak yatim, kehilangan ayah kan, ada yang kehilangan ayah dan ibu. Jadi apa salahnya kalau kata dalam tempoh bulan Rabiul Awal ni, walaupun bukan hari ni mungkin tak sempat, tapi mungkin dalam bulan Rabiul Awal ni kita ambil kesempatan. Kalaulah ada anak-anak yatim yang berada di keliling kita dan sebagainya, apa salahnya kita bantu? Apa salah? Kalau ada, apa salahnya kita bantu? Kita masa hari tu Perdana Menteri kita umumkan, Datuk Seri Ismail Sabri kan, beliau umum kata rentas negeri ni boleh dibuka. Sahabat-sahabat perasan tak? Bila umum kata rentas negeri ni dibenarkan, pergilah rumah mana-mana pun, semua asyik sembang, nak berjalan mana, nak makan angin di mana, nak pergi melawat mana, nak pergi rumah siapa, nak pasal mudah dia masing-masing nak makan angin lah, nak makan angin, nak berjalan, nak ziarah, nak apa. Semua orang bercakap isu tu. Betul, kita tak nafi, saya pun bercakap isu tu. Tapi sahabat-sahabat perasan tak? Ada keluarga, contoh kalau kita ambil macam kami di Permata Ampau, ada satu keluarga, ayahnya meninggal bulan 8, ibunya meninggal bulan 9, meninggalkan 6 orang anak. Saya pun duk cari maklumat tu balik. Tinggalkan anak 6 orang, paling besar darjah tingkatan 1 13 tahun perempuan, paling kecil 3 ataupun 4 tahun. Jadi anak yatim. Waktu mak dia orang meninggal, orang tak mampu, tak boleh nak pergi ke rumah dia orang untuk bagi bantuan, disebabkan masing-masing pakai gelamping. Cuba bayang, mereka selepas pengumuman rentas negeri, mereka nak pergi mana? Mana mereka nak pergi? Ayah tak ada, mak tak ada, kehilangan. Kita yakin mungkin datuk nenek mereka akan menjaga mereka, mungkin bapak-bapak, mak-mak saudara mereka akan menjaga mereka. Tapi poin kita nak sebut, mereka tak bincang pun tajuk nak berjalan makan angin. Sebab apa? Sebab ditimpa musibah menjadi anak yatim, kehilangan ayah dan ibu dalam masa yang hampir dekat. Lepas tu apa salahnya kalau kita ada sekarang ni, kalau kita duduk di kawasan Seremban ke di mana-mana tempat lah, sahabat-sahabat mendengar pada petang ni, kalaulah sahabat-sahabat rasa ada anak yatim yang bernasib seumpama itu, saya bukan nak buat contoh tadi untuk apa, kalaulah ada orang-orang ataupun anak-anak yang bernasib seumpama yang kita cerita tadi, apa salahnya bulan Rabiul Awal ni gembirakan mereka? Kerana baginda juga dilahirkan yatiman, dalam keadaan anak yatim. Jadi gembirakanlah setakat mana yang boleh lah, kalau ada di kawasan yang berhampiran dengan kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan ambil manfaat. Baik. Al-Imam Ma'ruf Al-Kharqi yang terakhir, Al-Imam Ma'ruf Al-Kharqi berkata, pada hari tersebut ataupun pada hari Maulid ini, antara yang baik untuk dilakukan adalah menyediakan makanan untuk keperluan peringatan Maulid. Maksud dia buat kenduri, itu senang bahasa, kita boleh amalkan. Sahabat-sahabat mungkin pihak masjid, pihak surau buat program dan sebagainya, boleh bagi, tak ada masalah. Saya tengok jadual kata malam ni ada kan, malam ni ada Dr. Farid Ravi, kalau tak silap saya lah. Apa salahnya kalau kata pihak surau melaksanakan program tersebut, kita yang berhampiran surau tak perlu susah-susah pun, kita pergi ke kedai, belilah air mineral ke, belilah barang-barang makanan-makanan yang manis, yang sesuai lah untuk dijamah oleh jemaah yang datang mendengar kuliah, mendengar tazkirah, mendengar ceramah ini. Niat aku buat kenduri pada hari ini, bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memeriahkannya, kalau boleh turun sekali bagi ramai. Sebab bila ramai ni dia nampak syiar tu, dia nampak izah tu, nampak gah tu. Kalau boleh turun ramai-ramai pergi ke tempat-tempat yang diadakan program-program Maulid ni, dengar ceramah, dengar supaya nampak gah tu. Sebab tu kita selalu kalau buat sambutan Maulid, kalau perasan tok guru kita, orang-orang dululah depa ajak supaya kita berarak ni maksudnya berjalan ramai-ramai. Sekarang tak boleh lah, PKP kan. Kita masih dalam plan pemulihan negara. Tak apalah, kita sekarang ni tak apa sebab suasana tu.
Tapi kalau tengok kebiasaannya bawa berjalan, nampak gah tu, nampak izzah tu. Ha? Memeriahkannya lagi, memakai pakaian baru sama macam tadi, memakai minyak wangi, berdandan sama. Dan juga disebut oleh Al-Imam Ma'ruf Al-Kharqi adalah kalau boleh, yang ni payahlah nak buat tapi malam ni boleh buat. Sahabat-sahabat memasang lampu. Maksud dia kalau boleh pihak surau pasang lampu bagi cerah, rumah-rumah pasang lampu bagi cerah, mana-mana tempat yang menjadi tempat awam pasang lampu bagi nampak macam suasana. Selalunya kita pasang lampu ni time raya. Kan bila hari raya kita pasang lampu apa lilak-lilak dan sebagainya. Rupanya bagus kalau kata sambutan Maulid pasang supaya nampak suasana. Ada suasana, nampak macam ada perayaan. Dan ini yang mungkin kita sama-sama boleh amalkan, mungkin kita sama-sama boleh buat bila datang kepada kita Rabiul Awal ataupun bila datang kepada kita bulan ini. Dan sekarang kita masih dalam bulan Rabiul Awal, tak salah kita buka pagi cerah, pakai baju lawa-lawa. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian tersebut. Mudah-mudahan kita dapat tahu sedikit sebanyak. Banyak lagi kalau nak cerita. Al-Imam Junaid Baghdadi ada pandangan, Imam Yafi Al-Yamani ada pandangan, Sirius Saqati ada pandangan. Banyak cerita, banyak pandangan yang menganjurkan kita melaksanakan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kesimpulan daripada tajuk pada hari ini, kita berkongsi 3 perkara berkaitan dengan asal usul Maulid. Saya dah cerita sebentar tadi, pandangan para ulama tentang isu Maulid, dan juga yang terakhir berkaitan dengan apa yang perlu dilakukan, yang boleh dilakukan, bukan wajib, tapi kalau boleh nak buat apa pada hari Maulid ni, kita dah sebut sedikit sebanyak. Mudah-mudahan kita tak dapat laksanakan pada hari ini, kita dapat laksanakan dalam bulan ini insya-Allah. Sebab masa masih banyak, ruang masih ada. Kalau boleh ambillah malam ni, esok dan sebagainya, kita buatlah yang mana yang mampu kita buat. Mudah-mudahan Nabi SAW bergembira dengan ataupun seronok dengan apa yang kita lakukan, kerana kita bergembira dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya rasa cukup sekadar itu untuk petang ni. Jadilah dalam tempoh masa 45 minit ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk semua, ada kebaikan untuk kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.